Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang kenyataan ataupun apa yang diajar oleh Mak Niloufar di Tanah Suci Mekah berkaitan tentang amalan yang dapat murahkan rezeki. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas daripada itu. Selepas 40 hari kita boleh nampak kesan dia. Tak boleh miss. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. 787 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 787 kali. Macam Lofa cakap tadi, la ilaha illallah kan. Masa Mama dapat apa tu yang sanad daripada Baba Aziz, Bismillahirrahmanirrahim ni, dia kata satu Bismillahirrahmanirrahim kalau diletak atas mizan tu, timbangan tu, berat dia sama dengan satu isi bumi ni. Jadi kita baca 787, boleh baca macam nak baca 100 pagi, 100 tengah hari, kumpul. Dalam masa satu hari tu kena genapkan 787. Tapi kalau kita baca berterusan lebih kurang dalam 15 minit siap. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim tu dalam 15 minit, 20 minit lah siap 787. Ada orang tanya, kenapa 787 bukan 786? Mama pun tanya soalan yang sama juga dengan Baba Aziz. Baba Aziz kata, Allah suka ganjil, jadi tambah satu. Dia kata gitu. Tapi banyak Umi, orang share pasal Bismillahirrahmanirrahim ni. Follower dia kata dia amal. Dia daripada kerja biasa-biasa naik pangkat, lepas tu daripada duduk rumah biasa sampai boleh duduk rumah semi-T, boleh pindah. Banyaklah peningkatan dalam kehidupan dia. Jadi dia Bismillahirrahmanirrahim ni ikut pada kesesuaian yang kita nak. Contoh kita nak jodoh, nak naik pangkat, ada ikut pada hajat kita sebenarnya. Allah akan bagi berkesesuaian dengan apa yang kita perlulah gitu. Jadi tapi apa saja amalan kita kena yakin. Betul. Kita yakin insya-Allah kita dapat. Kalau kita buat tu kita macam tu ke tak semua tu susahlah. Okey, Alhamdulillah kita telah tonton video berkenaan Mak Niloufar ataupun Mama ni dia kata amalan Bismillahirrahmanirrahim mesti 787 kali dibuat selama 40 hari dan tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ia dengan tujuan untuk murah rezeki. Katanya dia dapat amalan ini, sanad amalan ini daripada Baba Aziz. Tak tahu siapa, kita tak kenal dia tu. Boleh jadi dia ni adalah tok guru kepada Mama Niloufar. Sahabat-sahabat, seperti biasa saya maklumkan bahawa ini bukanlah kritikan ataupun hentaman kepada individu yang menyampaikan ini. Kita tak hentam pun kepada Mak Niloufar ataupun Niloufar sendiri. Apatah lagi beliau ini bukanlah ilmuwan yang berhak dipertanggungjawabkan tentang hal ini. Dia pun sampaikan apa yang dia tak tahu saja dan dia pun tak ada disiplin dalam keilmuan kerana dia bukan termasuk daripada orang berkenaan. Tetapi kritikan ini bersifat perkongsian ilmu supaya semua kita dapat mengambil pengajaran, terutamanya orang yang telah menonton video TikTok berkenaan dan bertujuan untuk nak kongsikan kepada orang lain. Sahabat-sahabat, jom kita berikan reaction berkaitan tentang hal ini. Pertama, tiada amalan Bismillah 786 ini daripada riwayat-riwayat yang sahih maupun daif. Ia adalah amalan yang direka-reka kemudian dikatakan bahawa ia bersanad. Hang bukalah kitab mana-mana pun, kitab hadis mana-mana pun, hang tak akan jumpa amalan ini dalam kitab hadis sebab dia memang tak ada dalam kitab hadis. Hakikatnya ia adalah amalan yang telah dimodifai daripada amalan bacaan Bismillah 786 kali yang juga merupakan amalan modify daripada ajaran asal. Ia bukan setakat menyatakan amalan, ia siap menyatakan tentang fadilat. Seolah-olah orang yang mula-mula mendakwa wujudnya kelebihan amalan ini telah bertemu Allah dan menerima wahyu terus daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak lain tidak, perkataan yang lebih tepat untuk menggambarkan hal ini ialah ia bentuk zikir yang bid'ah, direka dengan fadilat yang bid'ah serta
serta mendakwah atas nama Allah pada satu perkara yang tidak dinyatakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ana faratukum 'alal haud, la yarfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahu muhtuliju duni fa aqul rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak." Rasulullah kata, aku akan mendahului kalian di al-haud, di telaga. Lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambil minuman untuk mereka dari al-haud, daripada telaga tu, mereka dijauhkan dari aku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, engkau tidak tahu bid'ah yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain dikatakan, innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'dak fa'aqulu suhqan liman baddala ba'di. Wahai Rabb, sungguh mereka sebahagian dari pengikutku. Lalu Allah berfirman, sungguh engkau tidak tahu bahawa sepeninggalanmu mereka telah mengganti ajaranmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat-sahabat, kita kena yakin bahawa agama Islam ini telah sempurna, sehingga semua amalan-amalan yang berkaitan tentang agama telah diberitahu kepada kita melalui jalan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redha Islam sebagai agama bagimu. Ada rujuk dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Jadi kita tak boleh nak reka-reka, cukup dengan apa yang diamalkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kedua, salahkah untuk baca bismillah? Tak salah untuk baca bismillah. Bahkan ia menjadi sunat dalam banyak perkara. Sebelum kita memulakan sesuatu, kita baca bismillah. Sebelum nak makan, kita baca bismillah. Sebelum nak mula kerja, kita baca bismillah. Tidak menjadi masalah dan kita mendapat pahala daripada hal berkenaan. Tetapi apabila anda mengkhususkan amalan bacaan bismillah dengan bilangan tertentu, dengan fadilat tertentu, maka anda telah mengambil hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bab fadilat adalah milik Allah. Tak ada orang boleh memberikan kelebihan melakukan apa-apa amalan, melainkan ia mesti melalui jalan wahyu. Jalan selain wahyu adalah jalan zan, jalan yang ragu-ragu, yang tidak mencapai apa-apa kesepakatan dalam perkara ghaib. Oleh itu, kita disuruh untuk menjauhi jalan-jalan yang bersifat keraguan seperti itu. Yang ketiga, rezeki adalah rahsia Allah. Ia termasuk dalam pengetahuan berkaitan tentang perkara ghaib yang tiada siapa pun yang tahu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata yang disebut sebagai Lauh Mahfuz. Yang ketiga, apabila kita faham bahawa rezeki adalah rahsia Allah, maka hang bawalah mana-mana ustaz pun, mana-mana sanad pun, mereka tidak akan dapat menandingi kuasa Allah berkenaan. Awak bawalah nama Baba Aziz ke atau ulama-ulama yang lebih besar ketokohannya berbanding Baba Aziz, ia tetap tidak merubah sebarang fakta dan juga data. Ulama adalah pewaris Nabi. Mereka membawa barang warisan, bukan mereka-reka sesuatu yang tidak dibawa oleh Nabi SAW. Sekiranya kita terlihat bahawa sebahagian mereka tergelincir di dalam disiplin berkenaan, maka cukuplah kita meninggalkannya dan mengaut manfaat warisan yang lain. Sahabat-sahabat, ingatlah pesan Ibn Abbas, ma ata 'alan nasi 'amun illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunan. Setiap tahun ada saja orang yang membuat bid'ah dan mematikan sunnah, sehingga yang hidup adalah bid'ah dan sunnah pun mati. Anda boleh rujuk dalam Mu'jam Kabir oleh Imam At-Tabarani. Bukan tak ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang nak lapangkan rezeki ni macam mana, bagi rezeki cukup tu macam mana. Nabi SAW sebut, man ahabba an yubsata lahu rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Sesiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, maksudnya dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Bahkan dalam surah Nuh, Allah Ta'ala berfirman,
Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku Nabi Nuh berkata pada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sungguh dia Maha Pengampun, nescaya dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan dia akan memperbanyakkan harta serta anak-anak kamu, juga mengada-adakan mewujudkan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kamu. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Surah ini mengajar kita untuk beristighfar. Amalan untuk tarik rezeki yang Nabi SAW ajar adalah istighfar. Nabi sebut, man akthara min istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang memperbanyakkan istighfar, nescaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hari ini sahih riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir Al-Azhari rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sahabat-sahabat, saya nak kempen untuk anda dapatkan buku zikir dan doa Rasul SAW sepanjang hari. Buku ini, buku zikir dan doa Rasulullah sepanjang hari ini adalah sebuah panduan yang praktikal bagi umat Islam dalam mengamalkan zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Buku ini disusun oleh saya berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan hasan, sehingga pembaca dapat yakin bahawa zikir dan doa yang terkandung dalam buku ini benar-benar diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anda beli buku ini di Shopee, beli di Lazada, ataupun terus beli dekat WhatsApp saya. Sahabat-sahabat, saya juga ingin maklumkan kepada anda bahawa Koperasi Usahawan Ilmu Perhatian Rakyat sedang membuka permohonan untuk menjadi anggotanya, iaitu satu komuniti yang kita wujudkan untuk menjayakan projek-projek memandaikan umat dengan ilmu. Saya mengajak anda untuk sertai saya berada dalam komuniti ini untuk sama-sama kita menjayakan projek memandaikan umat dengan ilmu. Jumpa lagi sahabat-sahabat dalam video reaction seterusnya. Jangan lupa juga untuk tekan butang join member di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.